Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan IJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita mengenai surah An-Nur, dan sebagaimana biasa saya akan baca dulu ayat yang ke-45. Ayat 45, 46 dan 47. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. Boleh slide kejap lagi akan muncul. Tuan-tuan tengok pada Quran ataupun handset yang ada dengan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العظيم.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 45 Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan Allah menciptakan, wallahu dan Allah, khalaqa menciptakan, kulla semua, dabbatin haiwan, mimma'in daripada air, faminhum ada di kalangan haiwan ini, man yamshi ala batnih yang menjalar atas perutnya. Dia terjemah apa? Berjalan di atas perutnya, berjalan dengan perut, kan? Wa minhum man yamshi ala rijlaini, dan sebahagiannya berjalan dengan dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba', dan ada sebahagiannya berjalan dengan empat kaki. Yakhluqullahu ma yasha, Allah mencipta ikut apa yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini Allah nak cerita tentang kebesaran dan keagungan dia. Kalau ayat yang kita baca hari Sabtu lepas, Allah mencipta awan, Allah turunkan hujan, dan hujan yang turun itu ada yang menjadi manfaat kepada manusia, ada yang menjadi musibah kepada manusia. Itu ayat yang kita baca sebelum ni. Malam ni ayat yang kita baca ni Allah nak cerita pasal kejadian ciptaan Allah. Allah kata, Wallahu khalaqa kulla dabbah, Allah mencipta setiap haiwan. Dabbah ni kata Imam Sya'rawi termasuk kita manusia. Dabbah, haiwan, kan? Yalah, kalau kita belajar sains pun, kalau sebut haiwan tu termasuk manusia lah, kan? Bukan binatang je, binatang satu bahagian, kan? Allah kata dia mencipta semua haiwan ini mimma'in daripada air. Daripada air. Ini kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Dalam badan kita manusia pun ada air. Dalam badan-badan binatang, semua binatang lah ada air, tuan-tuan. Allah cipta dengan air. Faminhum, ada di kalangan binatang ini yang berjalan dengan perut, seperti ular, ular and the gang lah, yang berjalan dengan perut, tak ada kaki, kan? Ular tak ada kaki tapi boleh berjalan, laju pula tu, kan? Tengok ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yamshi ala rijlain, ada di kalangan haiwan ini yang berjalan menggunakan dua kaki. Dan dua kaki ni pun banyak juga haiwan, kan? Termasuk ayam, itik, apa lagi? Dua kaki. Burung dua kaki, kan? Ayam, itik, burung. Ini yang tak kira sama ada dalam air ataupun luar air, kan? Atas darat. Cuma dalam ayat ini dia lebih fokus kepada binatang daratan, haiwan daratan, atas darat. Hak dalam laut tu Allah tak sebut dalam ni. Tapi sebenarnya apa yang Allah sebut dalam ayat ni merangkumi semua haiwan-haiwan yang ada atas darat, udara ataupun dalam laut. Termasuk semua sekali, tuan-tuan. Tengok Allah buat, kan? Subhanallah. Ulat
ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan perut, kan? Cacing dengan perut juga, kan? Belut dengan perut, kan? Banyak berjalan dengan perut ni. Masya Allah. Boleh Allah buat macam-macam, tuan-tuan. Kalau ini atas muka bumi, atas darat, ada yang berjalan dengan 4 kaki. 4 kaki pun banyak, kan? 4 kaki, kambing, lembu, kuda, harimau, kan? Banyak lah. Nak kira, nak bilang tu banyak sangat. Dan bagai-bagai bentuk Allah buat binatang ni, kan? Subhanallah. Kalau kita pergi ke laut, lagi dahsyat, tuan-tuan. Pergi ke laut dalam tu, ada binatang yang macam ketam, ada bentuk dia bulat, ada bentuk lepek, bagai-bagai, tuan-tuan. Kalau laut dalam, kalau laut biasa ni kita jumpa dalam laut tu mungkin ada yang ada cengkerang, ada yang tak ada cengkerang, kan? Semua ciptaan Allah, Allah buat ikut apa yang dia nak, kan? Tak ada orang boleh kenapalah Allah buat macam ni, kenapa? Tak ada orang boleh petikai, kan? Dan kata Imam Sya'rawi, binatang ni, haiwan ini ada yang kita boleh tengok, ada dalam bentuk yang besar seperti gajah, dan ada bentuk yang kecil, jasad yang kecil. Dia kata seperti semut, nyamuk, kan? Semut, nyamuk tu, tuan-tuan, dia ada semua kelengkapan dalam badan dia, sebagaimana kelengkapan yang ada dalam gajah. Binatang yang besar, dia ada kaki, kan? Dia ada kepala, dia ada badan, kan? Lepas tu boleh bekerja dan boleh berketurunan, boleh beranak, boleh bertelur. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau tengok ciptaan Allah Ta'ala ni, kan, termasuk, yalah, tuan-tuan ambil nyamuk je, tengok, kan. Nyamuk, masa awal dia jadi telur, larva tu, kan, dia bertelur dalam air, kan? Nyamuk bertelur dalam air, lepas tu menetas pun dalam air, hidup dalam air sebagai jentik-jentik, kan? Kecil je, tuan-tuan, jentik-jentik tu pun bukan besar pun, kan? Kecil je. Subhanallah. Lepas tu bila dah agak lama, maka dia bentuk jadi kepompon dan akhirnya jadi nyamuk, terbang di udara. Asal duduk dalam air, masa kecil duduk dalam air, tapi bila dah dewasa terbang di udara. Yang tu Allah cabar mana Tuhan-Tuhan yang didakwa atas muka bumi ni. Yang didakwa sebagai Tuhan atas muka bumi ni, cuba tunjuk mana ciptaan dia orang. Mana ciptaan dia orang? Yang agama lain duk sembah macam-macam monyet, ular, kan, sembah matahari dan sebagainya. Cuba tunjuk mana makhluk ciptaan dia orang. Subhanallah. Allah Ta'ala boleh buat yang besar, Allah Ta'ala boleh buat yang kecil. Dan dalam laut tu lagi besar. Kita atas darat ni yang besar gajah, tapi dalam laut, kan, ikan paus tu berapa besar, tuan-tuan, kan? Berapa kali ganda gajah, kan? Allah buat. Dan ada cara nak cari makan masing-masing, macam-macam, tuan-tuan. Tengok, kadang-kadang tengok dalam National Geographic, kan, hidupan laut, kan, batu karang yang berwarna-warni, kan, hidup dan dia jadi pemangsa cari makan, kan? Macam mana dia cari makan? Subhanallah, kan? Macam pokok, dia tu macam pokok, tapi hidup dan boleh jadi pemangsa. Hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Dan Imam Sya'rawi kata, ada lagi binatang, makhluk yang lebih kecil sehingga kita tak nampak nak tengok, terpaksa guna mikroskop, kan? Seperti virus,
antara yang paling kecil. Tak nampak, kena perbesarkan beribu-ribu kali ganda baru nampak dia punya bentuk. Hidup dan boleh mematikan orang, tuan-tuan. Dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata semua benda ni, hak hidup ni, binatang ni, makhluk hak hidup ni, Allah kata aku buat mimma'in, dabatin mimma'in, daripada apa, tuan-tuan? Daripada air. Maka di sini kata Imam Sya'rawi lah, mengikut kajian dia, kalau kita tak berapa sihat, sakit, ada penyakit bagai-bagai kan, terutamanya gangguan virus, kuman ni kan, tuan-tuan, Imam Sya'rawi kata seeloknya kita minum madu. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, makan madu. Sebab apa? Sebab virus kuman ni dia perlukan pada air, sebab dia diciptakan dengan air. Sama dengan kita, diciptakan dengan air. Jadi bila kita minum madu itu menyekat perjalanan air dalam badan makhluk-makhluk ni, tuan-tuan, menyebabkan mereka sukar untuk bergerak kan. Jadi madu tu boleh membantu kita untuk jadi lebih sihat, sebab dia binatang ataupun virus ni, kuman jenis ialah bila Allah kata dicipta daripada air kan, dia orang tu perlukan air. Jadi bila bagi madu, dia tak sama dengan air kan. Bila tak sama dengan air, dia jadi lemah. Virus tu jadi lemah. Subhanallah. Ini ikut perubatan. Yang tu, tuan-tuan, sebenarnya perubatan yang hebat ni dalam Islam, tuan-tuan, dalam Quran. Kalau buat kajian satu-satu ayat Quran ni, tuan-tuan, bab perubatan, Masya Allah, dia akan keluar benda-benda yang ajaib kan. Tapi sebab orang Islam ni tidak menerokai perubatan zaman sekarang. Zaman dulu Ibn Sina kan, tapi zaman sekarang orang Islam dah ambil daripada barat kan, sebab teknologi barat lebih canggih sekarang. Kita harapkan kepada barat, tapi daripada kita sendiri sepatutnya adalah daripada Islam, orang Islam. Dan tuan-tuan kena ingat, vaksin yang dikeluarkan yang pertama, yang diluluskan adalah dicipta oleh suami isteri orang Islam kan. Sebenarnya hebat, orang Islam ni hebat kan. Kalau kaji semua Quran ni, Masya Allah. Tapi masalahnya tidak dibuat kajian. Antaranya orang katalah, tuan-tuan, orang kata peristiwa tentera bergajah, burung ababi datang bawa batu, gugurkan atas tentera bergajah, menyebabkan hancur tentera bergajah. Daripada konsep tu maka diciptakan jet pengebom, kapal terbang pengebom ni, tuan-tuan. Dan daripada atas gugurkan bom, dam. Dia orang buat kajian, kita tak buat kan. Yang sekarang ni dia antara yang tercanggih lah pengebom B-52. Itu terbang, kita punya peluru pun tak sampai kat dia, tahap tinggi dia tu kan. Dan dia bom pula paling tepat. Walaupun dengan ketinggian dia yang teramat tinggi, tapi dia gugurkan bom tepat dengan target dia. Canggihan manusia. Asalnya ambil daripada Quran. Lepas tu dia tambah baik, dia tambah lagi, upgrade kan. Dalam perubatan pun sama, tuan-tuan. Sebenarnya perlu dikaji apa yang Nabi cerita pasal makanan, kesihatan, perubatan itu sepatutnya dikaji dengan betul, tuan-tuan. Masalahnya itulah
Macam saya sebut tadi lah, saya ulang balik, orang Islam sekarang tidak mempelopori perubatan, kan? Tidak ke depan dalam perubatan. Tak ramai yang terlibat dengan perubatan. Sepatutnya orang kita lah kena terlibat balik, dan dia kena kaji Quran. Dia kena kaji Quran, tengok dalam Quran. Subhanallah. Sekejap tuan-tuan, ini kebetulan saya tengok video tadi berkaitan dengan Quran ni. Dan Quran ni tuan-tuan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang putih buat kajian. Dia kata Quran setebal berapa? Quran tebal berapa tuan-tuan? Kau surat? Naratus 4 muka surat. 904 lai muka surat, tuan-tuan. Nabi itu buta huruf. Nabi buta huruf. Tapi ada dengannya Quran setebal 600 muka surat, yang mana zaman Nabi itu, tak ada orang buat buku sampai tebal tu, tuan-tuan. Tak ada. Zaman sekarang ada lah orang buat, kan, kitab, buku tebal-tebal. Tapi zaman Nabi dan sebelumnya pun tak ada, tuan-tuan, kitab setebal kitab Al-Quran. Bagaimana boleh berada di tangan seorang manusia yang bergelar buta huruf? Subhanallah, tuan-tuan. 600 muka surat ni, kalau nak buat, ambil masa berapa lama, tuan-tuan? Dan 600 muka surat ni Al-Quran, dia tidak ada satu pun kesalahan. Tak ada typing error ke apa ke, tak ada, tuan-tuan. Salah maksud ke, salah penggunaan perkataan ke, tak ada, tuan-tuan. Dah 1400 tahun lebih dah Quran diturunkan, sampai hari ni tak ada seorang pun manusia keluar, kenapa Quran guna perkataan dabah? Ini tak betul ni, dabah ni. Kan, sepatut dia guna perkataan lain. Tak ada seorang pun boleh buat kenyataan macam tu, tuan-tuan. Apa yang Allah cakap ni semuanya adalah tepat. Quran. Dahsyat, tuan-tuan. Bagaimana seorang yang buta huruf boleh mengeluarkan perundangan, peraturan rumah tangga, peraturan harta pusaka, peraturan zakat, peraturan perang, undang-undang, bagai-bagai undang-undang, nak jadi hakim, nak jadi pemimpin, nak jadi askar, nak jadi apa, semua, tuan-tuan, disebut dalam Quran. Kalau kita tengok, memang betul lah Al-Quran ni datang daripada Allah Ta'ala. Mustahil dia datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang buta huruf takkanlah boleh buat peraturan berpuluh-puluh perundangan, sistem, tuan-tuan, sistem. Subhanallah, kan, dahsyat. Dah lah boleh cerita pasal geografi ni lah. Allah mencipta semua daripada air. Sampai hari ni ada orang boleh bangkang, Allah tak ada binatang-binatang lain ni, haiwan ni dia terjadi daripada plastik, terjadi daripada batu. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada orang pun boleh bangkang. Betul dah Allah cakap ni, kan? Kejadian makhluk ni yang hidup ni, yang bernyawa macam kita ni, adalah daripada air. Haiwan, dabah. Subhanallah, dahsyat, tuan-tuan, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang putih, orang barat, bila dia tengok Quran, dia buat kajian. Tapi dia tak beriman pun, tuan-tuan. Dia buat kajian untuk kepentingan kehidupan duniawi dia, kan? Bila Allah kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak perhatikan kepada unta, bagaimana kami ciptakan unta? Di antara binatang yang agak ajaib, tuan-tuan, adalah unta. Sebab dia boleh berjalan di padang pasir selama 3 hari tanpa minum.
Tak minum dia 3 hari, tak apa. Kan? Allah cipta unta ni untuk hidup di padang pasir. Kan? Sebab apa? Sebab atas belakang dia ada tangki. Atas belakang dia ada tangki. Dia minum air, dia simpan dalam tangki dia atas belakang. Tuan-tuan. Yang tu jadi bonggol tu. Belakang unta tu. Kan? Jadi bonggol. Maka orang barat, orang putih ambil, timbul idea buat kenderaan ada tangki minyak. Kan? Jadilah kereta, motor dan sebagainya. Boleh berjalan berapa jauh dengan menggunakan tangki. Subhanallah. Orang putih, dia buat kajian. Kita orang Islam baca je. Kan? Baca. Lepas tu sibuk dengan berlagu. Kan? Okeylah, boleh. Tuan-tuan nak taranum tu boleh, bukan tak boleh. Tapi janganlah sepanjang umur tu habis dengan taranum je. Tengoklah sikit apa pengertian maksud Al-Quran tu. Kan? Kita alam Melayu ni lebih pada suara, nak dengar suara sedap, tak sedap. Itu kita orang Melayu ni. Lebih hot tu kan. Kajian tak buat pasal Quran. Wa minhum yakhluqullahu ma yasha. Ada yang berjalan dengan perut, ada berjalan dengan 2 kaki, ada berjalan dengan 4 kaki, ada lebih daripada tu tuan-tuan. Lipan berapa kaki? Orang Arab dia panggil lipan itu, nama dia Ummu Arba'in. Ummu Arba'in, ibu 40. Ibu 40, ada 40 kaki kot. 40 kaki lipan. Subhanallah, Allah buat lipan ulat gonggok tu kan. Kan kaki banyak, semua geng-geng tu kaki banyak tu. Jalan bukan 1 kaki, 2 kaki. Subhanallah. Allah buat tuan-tuan. Gajah hak besar-besar tu kan 4 kaki je tapi lipan sampai 40 kaki. Macam mana Allah buat? Pelik-pelik tuan-tuan Allah buat. Apa ni, ikan paus yang besar patut kaki banyak tuan-tuan. Kan? Tak ada kaki pun. Subhanallah. Jadi ulama-ulama Islam ni ada buat juga kajian tuan-tuan. Dia buat kajian, buat kesimpulan banyak tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rajin lah, tuan-tuan cari kitab, nama dia kitab Hayawanul Kubra. Hayawanul Kubra kitab tu. Dalam kitab tu dia cerita contohnya dog berada di negara mana, apa habitat dia, makanan dia apa, hukum dia, halal ke haram makan, apa khasiat dia. Itu. Jadi National Geographic Discovery ni diambil daripada kes buku tadi. Kan? Dia ambil dia punya inovasi lah kan. Dia tengok, buku ni cerita macam ni. Jadi dia buat dalam bentuk filem, video kan, buat kajian binatang, tengok kehidupan alam binatang. Subhanallah tuan-tuan. Yakhluqullahu ma yasha. Allah mencipta ikut apa yang dia nak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Allah buat kan semua sekali menunjukkan Allah Maha kuasa. Tuan-tuan, dulu orang buat jam besar-besar. Zaman sekarang orang buat jam kecil kan, jadi makin kecil. Dulu handset besar-besar, sekarang kecil tuan-tuan. Sebab apa? Makin kecil makin canggih, makin hebat kan. Alat-alat makin kecil makin canggih tuan-tuan. Sekarang ada drone kan, drone terbang kan, kamera, ambil kamera terbang, video ambil apa semua
Kan? Yang biasa kita tengok itu. Tapi kalau yang perisikan punya drone, tuan-tuan, perisikan dunia lah, kecil lah tapak tangan. Kan? Kecil lah. Subhanallah. Kita tengok dia boleh terbang. Tapi drone tak boleh beranak, tuan-tuan. Allah buat nyamuk terbang lagi kecil daripada drone. Kan? Jauh kan. Siap boleh beranak, boleh bertelur, boleh apa. Boleh isap darah. Kan? Subhanallah. Allah Maha Kuasa, tuan-tuan. Kemudian kita pergi kepada ayat yang 46. Allah berfirman, laqad anzalna ayatim mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Laqad anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Daripada yang sebelum ni kita bincang pasal kejadian awan apa semua tu, malam ni kita bincang pasal haiwan saja malam ni, kan? Itu menunjukkan kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Tuhan mana yang boleh cipta awan, tuan-tuan? Tak ada Tuhan yang boleh cipta awan. Hanya Allah Ta'ala aja boleh cipta awan, tuan-tuan. Haiwan, Tuhan mana yang boleh buat haiwan? Tak ada, tuan-tuan, kecuali Allah Ta'ala. Allah cipta bukan macam manusia buat, macam plastik tu, kan? Tak boleh bergerak, tak boleh terbang, tak boleh makan, tak ada rasa, tak ada perasaan. Allah buat binatang boleh berketurunan, ada perasaan, ada semua, tuan-tuan. Lengkap, hidup. Dan tak ada seorang pun manusia zaman sekarang, canggih macam mana pun, dia tak boleh buat binatang. Allah cabar, kalau engkau hebat sangat, cubalah buat seekor lalat. Kan? Allah cabar buat lalat. Buat plastik boleh ya, tuan-tuan. Tapi lalat yang mempunyai ciri-ciri kehidupan, yang dia boleh hidup, boleh berketurunan semua sekali, kan? Boleh terbang merata, kan? Boleh membunuh orang, kan? Ada lalat isap darah pun ada, kan? Subhanallah. Macam-macam, tuan-tuan. Kalau tengok Discovery tu kan, ataupun National Geographic, kita boleh tengok spesies binatang. Kalau jenis buaya ni ada berapa jenis spesies? Ada buaya tembaga, ada buaya apa lagi? Buaya darat. Ada. Tapi bila sebut pasal buaya ni, ikut kajian, kan, orang kata buaya, bila sebut buaya darat ni, maknanya jahat lah. Orang lelaki tu jahat, kan? Orang lelaki tu jahat, kaki betina kalau sebut buaya darat. Tapi sebenarnya kalau ikut kehidupan buaya adalah binatang yang setia pada pasangan. Dia tak kacau orang lain, kan? Tapi macam mana orang boleh guna perkataan buaya darat ni? Tak faham. Tapi dah jadi bahasa kita dah, buaya darat, kan? Dah jadi bahasa kita. Jadi Allah kata, laqad anzalna ayatim mubayyinat. Banyak dah, tuan-tuan, Allah tunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Dia di langit, di bumi, dalam laut, di udara. Subhanallah, kan? Masuk dalam hutan, kekuasaan, semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kekuasaan orang lain. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi hidayat kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang benar. Ni yang kita perlu minta, tuan-tuan. Allah ajar kita supaya baca Fatihah 17 kali sehari paling kurang, tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Minta supaya Allah beri hidayat kepada kita. Sebab Allah kata, aku turunkan ayat bagai-bagai dah. Tanda-tanda kebesaran aku dah ada dah. Semua sekali dah ada dah. Sekeliling kita ni,
tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ada manusia yang dapat hidayat, sembah Allah Ta'ala. Ada manusia yang tak dapat hidayat. Bahkan hak tak dapat hidayat ni lagi ramai. Lagi ramai, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa ni'azubillahi min zalik. Bukan setakat zaman sekarang je, tuan-tuan. Zaman Nabi. Nabi masih ada, tuan-tuan. Nabi baca ayat-ayat Quran. Nabi keluarkan hadis. Nabi tunjuk mukjizat-mukjizat dia. Itu pun ada orang yang kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Allah, wallahu yahdi man yasha. Maknanya kita kalau Allah pilih bagi hidayat, alhamdulillah, syukur tuan-tuan, sebab Allah nak sediakan syurga pada kita. Kan? Berterima kasih pada Allah kerana Allah bagi hidayat kepada kita untuk kita datang ke masjid, untuk kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila Allah kata wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, maka tuan-tuan kita tengok kepada ayat 47. Ini contoh manusia yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak dapat hidayat. Ada orang tengok binatang, tengok pokok, dia nampak kebesaran Allah Taala. Kan? Ayat sebelum ni kita bicara, kan? Alam ini bertasbih pada Allah Taala. Binatang bertasbih, pokok kayu bertasbih, bulan bintang bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Semua bertasbih pada Allah Taala. Kan? Tapi ada orang tak beriman. Ni ayat 47 je. Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin. Maksud dia apa? Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul dan kami mentaati kedua-duanya. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Allah. Bila tengok kejadian Allah semua ni, bila tengok ayat-ayat Allah, ramai-ramai kata kami beriman kepada Allah dan Rasul serta kami taat kepada Allah dan Rasul. Bercakap, menyuarakan bahawa mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi Allah kata summa yatawalla fariqum minhum, kemudian sebahagian daripada mereka berpaling sesudah itu. Subhanallah wa ni'azubillahi min zalik. Berpaling. Dan Allah kata ini orang tidak beriman. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka ini bukanlah orang-orang yang beriman. Maka dalam menghuraikan ayat ini, Imam Sya'rawi mengatakan ini adalah golongan munafik. Depan kita dia kata dia beriman. Dia kata dia orang Islam. Kan? Tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Allah menafikan iman mereka. Sebab mereka beriman itu hanya istilah sekarang dia panggil taqiyah. Macam Syiah lah. Syiah dia banyak guna taqiyah. Taqiyah ni pura-pura ataupun pura-pura. Dia pura-pura tu bukan saja-saja pura-pura. Pura-pura tu adalah untuk dia melaksanakan strategi dia. Untuk dia selamat. Daripada orang ambil tindakan pada dia, baik dia mengaku dia Islam. Ada pahala. Tak faham. Taqiyah. Taqiyah dalam ajaran Syiah memang dapat pahala. Kan? Taqiyah Syiah. Syiah ni kalau sembahyang dia mesti ada batu Karbala tu. Kan? Batu Karbala. Tapi kalau dia datang masjid kita, surau kita, dia tak pakai batu tu. Hilangkan batu. Jangan nanti orang kata engkau Syiah. Kan? Bila masuk kandang kambing mengebek, kan? Masuk kandang kerbau,
Ada macam tu perangai Syiah Taqiyah. Jadi geng ni geng Taqiyah ni, geng munafik ni, dia datang kat orang ramai supaya orang kata, oh dia orang Islam, dia orang bagus kan. Bila lantik dia jadi pembesar, dia tidak nak laksanakan hukum Allah. Dia cukup allergic dengan hukum Allah, dengan peraturan Allah. Tak nak dia peraturan Allah. Kan? Bila kita ajak supaya marilah sama-sama kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, tak nak. Kan? Orang munafik dalam menguraikan ayat ni tuan-tuan, Imam Syarawi kata, orang munafik termasuk Abdullah bin Ubay di zaman Rasulullah SAW, dia sembahyang belakang Nabi, tapi dia bekerjasama dengan Yahudi tuan-tuan. Dia tak boleh terima apa keputusan daripada Nabi. Contoh, ada dua orang bergaduh kan, Nabi cuba bagi penyelesaian, selesaikan masalah. Dia tak sanggup terima penyelesaian Nabi. Dia lebih suka terima penyelesaian daripada Yahudi. Di geng-geng munafik ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Sama orang zaman sekarang, nama Islam tapi tak suka pada Islam. Dia orang lebih tenang dengan undang-undang dan peraturan daripada orang kafir, orang barat. Oh, itu peraturan lagi bagus. Orang kafir, keluarlah kenyataan, orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Subhanallah. Apa ni pakai-pakai tudung ni kan, orang perempuan. Dia mula marah, benci pada orang perempuan yang pakai tudung kan. Dia mula sayang kepada LGBT ya. Menghormati LGBT kan, bagi peruntukan, membela nasib-nasib LGBT kan. Padahal orang miskin papa kedana yang duduk bawah jambatan apa semua tu masih ramai lagi kan. Baik dia bela yang buat maksiat ni. Hati-hati tuan-tuan. Geng ni bukan dia tak nampak ayat-ayat Allah, dia nampak dah ayat-ayat Allah, tapi hati dia keras, tak nak terima tuan-tuan. Waliyazubillah min zalik kan. Dia baca Quran kan, dia baca Quran, bukan tak baca Quran, tapi dia baca bukan untuk kehidupan dia. Dia baca tu untuk nak ambil hati orang je, supaya orang tengok, oh aku pun baca, orang Islam baca Quran kan. Subhanallah. Padahal dia tak suka pun baca Quran. Ayat ini selari dengan surah Al-Munafikun. Sama. Dalam surah Al-Munafikun Allah kata apa? Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulun. Apabila datang orang munafik bertemu engkau wahai Muhammad, mereka akan bersaksi depan engkau wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Kami bersaksi wahai Muhammad, kata orang munafik ni, kami bersaksi wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Lalu Allah kata, betul, engkau ada utusan Allah, tetapi walakinnal munafiqina lakazibun, kata Allah Ta'ala, tapi orang munafik itu adalah pembohong. Dia sebut depan Nabi bahawa Nabi itu adalah utusan Allah, itu sebenarnya kat mulut je, dalam hati dia tak pernah pun dia mengaku dan mengiktiraf Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman sekarang belakang YB kata macam-macam, kutuk kan, rapat kutuk kan, tapi depan YB oh cantik bagus YB. YB lah orang yang terbaik, orang puji melangit kan. Macam tu. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Masalah kan. Orang munafik, dia, saya bagi gambaran tu supaya mudah faham, mudah jelas tuan-tuan. Wa ma ulaika bil mu'minin, tidaklah mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, kita minta doa dengan Allah Ta'ala, jangan kita termasuk dalam golongan ini kan. Nabi kata dalam hadis dia, siapa yang datang solat
isyak berjemaah di masjid dan solat subuh berjemaah di masjid, maka mereka ini akan dihapuskan daripada senarai orang-orang munafik. Tak masuk, tak akan tersenarai sebagai orang munafik. Bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh datang solat berjemaah di masjid ini untuk isyak dan subuh. Saya datang isyak pun tuan-tuan juga, saya datang kuliah subuh pun tuan-tuan juga. Alhamdulillah, istiqamah tuan-tuan, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita akan diiktiraf oleh Allah taala sebagai orang beriman. Bukan Allah tak mengaku kita sebagai orang yang beriman. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ini. Apa yang kita baca di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mencipta makhluknya berbagai-bagai. Jadi tanamkanlah, bila kita tengok kepada makhluk Allah, lahirkanlah kebesaran dan keagungan Allah di mulut kita dengan kita menyebut subhanallah, Allahu akbar, kan? Kita sebutlah nama Allah, kan? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.